Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Begawan bertambah ceria dengan sebahagian bangunan di Jalan Roberts diwarnai dengan warna-warna menarik dan lantai yang dihiasi dengan lukisan mural perahu padian. Projek yang dinamakan The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways merupakan salah satu inisiatif di bawah Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan bagi mencantikkan lagi ibu negara. Sehubungan itu, kemarin diadakan majlis pelancaran projek berkenaan di Jalan Roberts, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Fasa pertama projek ini melibatkan proses pengecatan semula 5 buah rumah kedai berwarna pastel. Kesinambungan daripada itu, projek ini dipanjangkan lagi ke bangunan BIBD Ar-Rahno dengan melukis 7 padian yang akan dijadikan sebagai mural dan dibuat secara langsung di permukaan lantai. Fasa kedua ini merupakan kerjasama antara 2 buah kementerian bersama Guerrilla Architects serta sumbangan daripada industri sektor swasta yang diketuai oleh Manpower Industry Steering Committee MISC dan Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Brunei Puja. Usaha-usaha ini adalah salah satu usaha untuk meriahkan lagi Bandar Seri Begawan dengan adanya tempat-tempat menarik. Ini adalah usaha pertama yang baru diperkenalkan. Ada lagi usaha-usaha lain, perancangan-perancangan lain yang akan dilaratkan di kemudian hari lah. So ini adalah satu usaha dulu, dicuba dulu di sini dan insyaAllah projek-projek lain akan ada. Projek seumpamanya antara lain bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai sejarah negara Brunei Darussalam dan cara hidup zaman dahulu melalui konsep dan isi kandungan seni lukisan yang akan dipamerkan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Arkitek Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Mesyuarat Negara. Jika dahulu melukis di permukaan dinding dianggap sebagai menconteng atau mencalarkan imej sesuatu tempat. Namun kini melukis di permukaan dinding atau permukaan luas menjadi seni mural yang menarik perhatian sesiapa sahaja yang melihatnya, biasanya di tempat awam. Kita ikuti laporannya bersama kru Mojo RTB News. Sesiapa sahaja yang melalui Jalan Robert di ibu kota pasti akan terpesona melihat keindahan kawasan tersebut. Deretan bangunan yang tersergam indah bukan sahaja penuh warna-warni, bahkan juga terdapat seni mural yang boleh mengamit memori lama melalui lakaran lukisan 7 buah perahu padian yang melambangkan 7 puak di Brunei. Jadi kami kena bagikan 7 puak etnik Brunei. Kami tim daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami memilih tema Murut, bangsa Murut, etnik Murut di Brunei. Pasal apa? Murut ini ada sesuatu yang unik untuk Ketani ketahui. Pasal Murut di Brunei ini dah banyak orang tahu kan. So kami try to educate audience, orang ramai macam mana barang-barang Murut ini. Basically kami membuat bagi puak kedayan. So yang kami paparkan itu, yang kami lukis adalah mengenai annual festival bagi puak kedayan, iaitu makan tahun. Masa festival itu diorang bergotong royong. So kami ada include all the dishes and makanan yang diorang masak semasa festival itu. Seni mural yang digelar 7 padian ini
dihasilkan oleh beberapa belia tempatan. Sentuhan kreatif mereka berjaya menghasilkan seni mural yang unik dan mengandungi nilai estetika. Sebagai artis di Negara Brunei Darussalam ini, we have to find our own way to push ourselves in the creative industry. So it's been like a bit of proud as well, because Bandar is our pride. Bandar Seri Begawan is now lively, and then we wanted to really push Bandar ini to be one of Bandar yang alive. And now there's Bandar Kucheria, so people will get to see our talent as well. I feel very happy and honored to be involved in this project because it's been quite fun, and the atmosphere here is very positive, and all the artists are doing this for the same cause. So please come have a look at our designs. We all have. Bagi Auda yang belum berkesempatan berkunjung ke Bandar Seri Begawan, jangan lepaskan peluang menyaksikan keindahan ibu kota melalui kreativiti anak-anak muda tempatan kita ni. Seni mural yang mereka hasilkan ini telah menceriakan lagi Bandar Seri Begawan sebagai tempat yang harus dilawati atau place to visit. Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Penyakit kardiovaskular di negara Brunei Darussalam masih menjadi punca kedua kematian selepas kanser dan menyumbang kepada hampir 25% kematian pada tahun 2018. Kadar penyakit kardiovaskular bagi semua peringkat umur dianggarkan setiap 167 daripada 100,000 orang penduduk. Menteri Kesihatan menjelaskan kadar kematian pramatang bagi penyakit kardiovaskular setiap 131 daripada 100,000 orang penduduk, yang mana jumlah kaum lelaki lebih tinggi daripada wanita bagi kedua-dua kategori. Berucap semasa mesyuarat saintifik tahunan ke-7 Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan keseluruhannya kematian pramatang disebabkan penyakit kardiovaskular meningkat dari 20% pada tahun 2013 kepada 26% pada tahun 2018. Mesyuarat berlangsung di Pusat Pakar Pantai Jerudong. Yang Berhormat seterusnya menjelaskan dalam berdepan dengan norma baharu di tengah-tengah pandemik ketika ini adalah penting mencari cara baharu untuk memberikan rawatan kesihatan. Selain itu, jelasnya dengan epidemik penyakit tidak berjangkit pada masa ini, perlunya memikirkan mengenai bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang diperolehi berkenaan kesihatan digital ke arah pengurusan penyakit tidak berjangkit termasuk penyakit kardiovaskular. Brunei Darussalam has made great strides in the use of digital health recently, with the release of Bru Health app, which initially was a method to facilitate contact tracing. Negara Brunei Darussalam jelasnya telah mencapai beberapa kejayaan dalam penggunaan kesihatan digital baru-baru ini dengan penggunaan aplikasi Bru Health yang pada awalnya adalah kaedah untuk memudahkan pengesanan kontak semasa pandemik COVID-19. Akan tetapi, kini ia telah dimanfaatkan dan dihubungkan dengan sistem rekod pesakit digital negara BruHIMS. Dengan memperkenalkan teknologi kesihatan digital, penduduk di negara ini akan berupaya mendapat manfaat dari perancangan terbaik, pengurusan dan penghantaran penjagaan kesihatan. Mesyuarat memfokuskan mengenai penyakit jantung dalam kalangan muda, kepentingan faktor risiko pengubahsuaian dan penggunaan teknologi digital serta pembelajaran penggunaan mesin dalam pengurusan penyakit jantung. Mesyuarat yang diadakan secara maya dihadiri oleh 400 peserta termasuk lebih 180 peserta dalam talian dari 13 buah negara. Yang Berhormat juga menyampaikan anugerah fellowship kepada Dr. Rajinikan Rajagopal, penasihat kardiologi Pusat Perubatan Jerudong Park Gleneagles. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan setakat kemarin di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 532 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,250 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos 2020 mencatatkan peningkatan sebanyak 26.8%, iaitu 1,384.6 juta ringgit daripada 1,092.0 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Menurut siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2020 meningkat sebanyak 4.1% berbanding dengan bulan Julai 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 9.6% tahun ke tahun kepada 620.8 juta ringgit berbanding 686.7 juta ringgit pada Ogos 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah dan juga penurunan gas cecair asli LNG disebabkan permintaan global yang perlahan dan penurunan harga. Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2020 adalah Singapura, iaitu 33.3%, diikuti oleh Jepun 17.7% dan Malaysia 16.6%. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 763.8 juta ringgit daripada 405.3 juta ringgit pada Ogos 2019. Sementara itu, 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang kepada 57.5% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 37.1% dan barang penggunaan 5.4%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari United Kingdom 18.6%, diikuti Malaysia 14.1% dan Singapura 13.2%. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Ogos 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut dan pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh perangkan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam bagi bulan Ogos 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Program Tahaddu Tahabu 4.0 bertujuan bagi membantu anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan membuat persiapan kembali ke sekolah. Perinciannya seketika nanti. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf iaitu Kebajikan Mu'alaf dan Unit Dakwah Daerah Temburong menyerahkan bantuan keperluan harian kepada 43 buah keluarga mu'alaf di daerah Temburong. Aktiviti berkebajikan itu dilaksanakan dengan kerjasama daripada Goh Hokim Motors Sdn Bhd, Jeep Owner Group Brunei dan Bengkawan Murni Beverages and Manufacturing Sdn Bhd.
Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Rombongan dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyerahkan bantuan kepada 21 buah keluarga mu'alaf di sekitar Jalan Batang Duri dan satu lagi memberikan bantuan di sekitar Mukim Bokok kepada 11 buah keluarga. Penyerahan bantuan diteruskan lagi di pos dakwah Kampung Selapun kepada 11 keluarga mu'alaf. Saya berbesar hati dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan sumbangan kepada saya dan anak saya. Program Tahaddu Tahabbu 4.0 Anjuran Ashabul Halim, Kelab Belia Remaja Masjid Pengira Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok bertujuan bagi membantu anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan dalam membuat persiapan kembali ke sekolah. Penerimaan sumbangan daripada orang ramai bagi program tersebut yang bermula Jumaat lalu berakhir petang kemarin dengan majlis penutupan program Tahaddu Tahabbu 4.0. Majlis berlangsung di Masjid Pengira Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok. Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, dalam ucapannya menjelaskan program yang berteraskan menerima sumbangan orang ramai yang kemudian diserahkan kepada golongan yang kurang berkemampuan amat dianjurkan dalam agama Islam. Semoga dengan adanya program Tahaddu Tahabbu ini dapat menjadi salah satu platform bagi menggalakkan orang ramai dan masyarakat Ketani untuk terus melakukan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan program seumpama ini menjadi inspirasi kepada golongan belia yang lain, khususnya kumpulan-kumpulan belia masjid yang ada di negara Brunei Darussalam, untuk terus sama-sama menganjurkan aktiviti yang bermanfaat dan berkebajikan seumpama ini, iaitu untuk agama, bangsa dan negara Ketani. Sumbangan keperluan dan peralatan persekolahan yang diterima termasuk alat tulis, buku tulis, set geometri, pensel warna, kalkulator dan beg sekolah. Sumbangan tersebut akan diagih-agihkan kepada anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan yang tinggal di sekitar kawasan Kampung Tungku dan Kampung Katok. Program ini merupakan program kali keempat sejak ia mula diadakan pada tahun 2017. Berita sukan, daerah Brunei dan Muara kini mempunyai satu lagi taman riadah untuk dikunjungi oleh penggemar pendaki bukit. Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan kemarin mengadakan pembukaan Taman Riadah Bukit Mejawa Kampung Jerudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Wakil Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bukit Mejawa menyediakan trek sejauh kira-kira 6 km, 7 buah bukit dan 8 buah wasai. Semasa majlis ini juga diadakan perasmian jualan makanan tradisi dan kraf tangan puak Kedayan. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali dan Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.